Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini di mana saya akan berkongsi dengan anda tips untuk memilih nama syarikat senang lulus tahun 2022. Okey. Jadi sebagaimana yang kita semua sedia maklum, apabila anda ingin mendaftarkan entiti perniagaan anda di SSM, perkara pertama yang anda perlu fikirkan, anda perlu decide ialah apa nama yang anda nak berikan kepada syarikat anda. Nama itu tadi anda akan hantar kepada SSM. Sekiranya nama itu okey, kena dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak SSM, maka nama anda senang lulus. Berkaitan dengan nama ni sebenarnya ia adalah satu proses yang agak tricky juga tuan-puan. Sebab kalau anda tidak memilih nama yang betul sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak SSM, nama tu agak susah untuk nak diluluskan. Jadi terpaksalah anda mencari-cari nama yang baru, beri nama yang baru, lepas tu tak lulus lagi. Ini jadi ada usahawan yang give up hanya apabila nama mereka tidak diluluskan. Ialah nama tu dah fikir lama. Ada yang setengahnya nama ni dah digunakan dalam enterprise, dia guna nama ni, lepas tu dia nak tukar kepada syarikat Sdn Bhd, nama yang digunakan sekian lama itu tidak dapat diluluskan. So, macam mana untuk nak bagi nama ni senang lulus? Itu saya akan sharekan dalam video kali ini. Secara umumnya, nama perniagaan ataupun syarikat ni, anda boleh letak apa saja nama, asalkan nama itu memberi makna yang baik dan memberikan signifikan kepada kehidupan anda. Letaklah nama apa pun. Cuma cara yang anda buat apabila mendaftarkan nama tersebut di SSM, anda kena buat dengan betul lah, agar proses menubuhkan atau mendaftar perniagaan syarikat anda di SSM menjadi lebih senang, mudah, tanpa sebarang masalah. Tips yang pertama ialah elakkan nama yang terlalu umum. Nama yang terlalu umum ni, saya bagi dalam erti kata mudahnya, apabila nama syarikat anda hanya mengandungi satu perkataan sahaja, satu perkataan. Contohnya, Berjaya Sendirian Berhad, Teguh Sendirian Berhad, Propeller Sendirian Berhad. Propeller ni nama rekaan lah, ataupun Ahmad Sendirian Berhad. Nama macam ni dianggap sebagai nama yang umum. Elakkan nama macam ni. Jadi macam mana cara dia? Ialah anda buat letak aktiviti perniagaan apa di belakang nama tu. Contohnya, kalau anda menjalankan perniagaan construction, letaklah Ahmad Construction Sendirian Berhad. Ataupun tak nak nama yang clear sangat macam construction, anda boleh letak Ahmad Ventures Sdn Bhd, Ahmad Trading Sdn Bhd. Contoh lagi, kalau anda berikan nama Berjaya Ventures Sdn Bhd, Berjaya Trading Sdn Bhd. Contoh lain, kalau anda beri nama Teguh Ventures Sdn Bhd, Teguh Trading Sdn Bhd. Nama-nama macam tu. Pastikan anda letak aktiviti di belakang supaya nama itu tidak terlalu umum. Ini kebiasaan, kebiasaan SSM memang tidak akan meluluskan sekiranya nama itu dilihat terlalu umum. Tips yang kedua, anda boleh menggunakan nama dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Tapi pastikan sekiranya anda menggunakan nama selain daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, anda kena beritahu apa maksud nama dalam bahasa yang anda gunakan tu. Contohnya kalau anda guna nama dalam bahasa Perancis, so anda kena nyatakan maksud dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Begitu juga kalau anda berikan nama dalam bahasa Denmark ke, dalam bahasa Jordan ke, pastikan terjemahan itu bersama dengan permohonan anda. Tips yang ketiga, jika anda menggunakan nama rekaan. Nama rekaan ni nama yang bukan berasal daripada bahasa Melayu, bukan berasal daripada bahasa Inggeris atau bukan berasal daripada apa-apa bahasa. Nama yang anda wujudkan. Contohnya, anda buat teknologi komputer. Nama company anda adalah Comtech. Comtech Ventures Sdn Bhd. Comtech tu adalah daripada perkataan komputer teknologi. Jadi anda wujudkan, jadikan perkataan baru. Okey, ini adalah
contoh nama rekaan. Banyak lagi sebenarnya nama-nama yang ada dalam register ataupun nama yang ada dalam pasaran pada hari ini. Kalau anda tengok, dia merupakan nama rekaan. Nama yang merupakan gabungan daripada dua perkataan ataupun mungkin gabungan daripada apa-apa perkataan yang wujud. Jadi, dijadikan perkataan yang baru. Ini adalah nama rekaan. Sekiranya anda memberikan nama rekaan masa mendaftar perniagaan anda di SSM, pastikan anda menjelaskan apakah maksud nama rekaan itu. Begitu juga kalau anda menggunakan gabungan perkataan. Anda menggunakan gabungan perkataan, jadi anda ambil perkataan depan saja, huruf depan saja. Contohnya, saya budak cerdik. Okey, saya budak cerdik SBC. SBC Ventures ni yang buat. Itu dia kan. Itu terlalu banyak. SBC, AMR, TBC, TTB. Jadi anda menggunakan perkataan-perkataan yang asalnya daripada perkataan yang panjang, anda gunakan huruf depan. Jadi yang itu anda kena nyatakan apakah maksud perkataan ataupun nama yang boleh jadi nama itu adalah nama rekaan. Okey? So pastikan anda jelaskan masa buat permohonan supaya nak berikan maksud yang jelas dan SSM faham. Jika tidak, permohonan anda akan bermasalah nanti. Tips yang keempat, anda tak boleh menggunakan nama yang telah digunakan oleh pihak lain ataupun nama tersebut telah pun di-reserve untuk satu tempoh. Sekarang ni proses permohonan untuk menubuhkan syarikat boleh dibuat secara terus. Tak perlu macam dulu, kita kena hantar carian nama dulu, nama lulus, baru hantar permohonan penubuhan. Sekarang ni kita boleh buat terus permohonan penubuhan sekali dengan carian nama. Nama akan diluluskan sekiranya tidak ada masalah ketika itu juga. Tapi ada pihak SSM masih lagi membenarkan untuk mereka hantar reservation of name. Reserve nama dulu. Mungkin mereka tak decide lagi nak buat penubuhan sekarang. Mereka boleh hantar reserve nama tersebut. Sekiranya nama telah di-reserve oleh mana-mana pihak, anda tak boleh guna nama tersebut. So, macam mana anda nak tahu sama ada nama itu telah digunakan ataupun telah di-reserve oleh mana-mana pihak? Ialah anda kena buat carian dulu. Kena tengok dulu. Carian tak rasmi paling kurang. Anda tengok dekat mana? Tengok dalam sistem SSM. Anda boleh register sebagai pengguna MyCoID. Di sana anda boleh tengok, anda boleh search sama ada cadangan nama anda itu sudah pun digunakan oleh pihak lain ataupun tidak. Tapi saya kena bagi tahu awal, walaupun anda tengok nama itu tidak ada digunakan oleh mana-mana pihak, tidak semestinya masa anda hantar carian secara rasmi, anda buat bayaran ataupun masa anda bagi kepada company secretary untuk buat penubuhan, nama itu tidak digunakan oleh mana-mana pihak. Sebab carian yang ada pada SSM, selagi mana anda tidak hantar secara rasmi reservation of name, selagi itu tidak betul-betul pasti sama ada betul ke nama itu belum digunakan oleh mana-mana pihak ataupun tidak. Tips yang kelima dan yang terakhir saya nak kongsikan dalam video kali ini ialah elakkan daripada menggunakan nama-nama yang telah di-reserve oleh kerajaan. Ada senarai nama yang telah di-reservekan oleh kerajaan. Kalau anda nak tahu, anda boleh download dalam website SSM di mana nama-nama ini anda tidak boleh ambil. Anda tak boleh guna. Di antara nama tu kalau anda nak guna juga, anda kena buat permohonan kepada jabatan-jabatan kerajaan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, nama apa yang tak boleh guna? Anda tak boleh menggunakan nama perkataan yayasan. Anda tak boleh menggunakan nama yang berkaitan dengan kerabat diraja. Anda tak boleh menggunakan nama yang berkaitan dengan jabatan-jabatan kerajaan, universiti dan banyak lagi sebenarnya ada dalam list yang saya nyatakan tu. Nama-nama ni, di antaranya macam saya kata tadi, kalau anda nak guna juga nama ni, anda kena buat permohonan rasmi kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Garis? Jadi kalau anda nak juga nama ni, anda kena buat permohonan. Otherwise, jangan guna. Nanti nama ataupun permohonan syarikat anda akan menjadi lambat apabila nama itu tidak diluluskan oleh pihak SSM. So, itulah tadi perkongsian saya. Saya harapkan anda clear, jelas, faham. Yang paling penting membantu anda. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.